Al-yawma, apa arti al-yawma? Pada hari ini. Akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum, agama. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama untuk kita. Wa atmamtu, dan aku telah percukupkan alaikum, untuk kamu, nikmatku, nikmati. Wa raditu, dan aku telah redha lakum, aku telah redha untuk kamu al-Islam madina, Islam sebagai agama. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkisar tentang haji yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji ini dipanggil sebagai Hajjatul Wada'. Ya, masyhur kita dengar Hajjatul Wada'. Yang mana tuan-tuan, ketika baginda Rasulullah SAW berwukuf di padang Arafah, ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad, ketiga mereka imam ini meriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu, selepas beberapa lama, ya, beliau radhiyallahu anhu ditanya oleh masyarakat, golongan Yahudi, golongan musyrikin, terkhususnya golongan Yahudi. Ketika itu beliau telah pun menjadi khalifah atau amirul mukminin. Mereka bertanya kepada Umar Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, satu ayat yang kamu baca di dalam kitab kamu, lau alaina ma'syaral yahud nazalat, kalaulah ayat itu turun kepada golongan Yahudi, lattakhadna dzalikal yawma 'idan, pasti kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya." Ya, saya ulang, tengok pertanyaan golongan Yahudi kepada Umar Al-Khattab. Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, terdapat satu ayat dalam kitab engkau yang kamu bacanya. Sekiranya ayat itu turun kepada kami, golongan Yahudi, pasti kami akan jadikan hari tersebut, hari turunnya ayat tersebut, sebagai hari raya." Kemudian Umar Al-Khattab tanya, qala ayyu ayah, ayat apa tu? Ya. Kemudian kata Yahudi, dia pun membaca ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan pada hari ini aku telah percukupkan kamu, untuk kamu nikmatku, dan aku telah redha, pada hari ini aku telah redha untuk kamu Islam sebagai agama. Kemudian qala Umar,
Umar pun menjawab kepada Yahudi ini, qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum al-jumu'ah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qad arafna dzalika al-yawm, kami tahu hari ini, hari yang diturunkan ayat tersebut. Ya. Wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu tempat di mana ayat itu diturunkan. Wa huwa qa'imun bi Arafati yaum al-jumu'ah, dan itu telah berlaku pada hari Arafah, pada hari Jumaat. Ya. So, antara perkara tuan-tuan saya nak petik dalam ayat ini, dalam hadis ini, nombor satu, ya, kalau kita lihat dekat sini, golongan Yahudi bertanya kepada Umar Al-Khattab, ya, kalau tengok, ya, ini di antara perkara lah, dia kata ayatun, satu ayat fi kitabikum taqra'unaha, satu ayat yang kamu baca dalam kitab kamu tu, ya, lau alaina ma'syarul yahud nazalat, kalaulah ayat tu turun kat kami Yahudi, ya, lattakhadna dzalikal yawma 'idan, pasti kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Ya. Apa pengajaran tuan-tuan? Tengok, perangai Yahudi. Ni perangai Yahudi lah nombor satunya. Ya, kita diajar oleh Al-Quran, kalau kita tengok dari muka surat awal sampai muka surat akhir, antara perkara jangan ikut perangai Yahudi. Ya. Okey, baik. Dia kata kalau turun dekat mereka, mereka pandai-pandai nak buat hari raya. Ni masalah ni. Ya. Dia boleh buat declaration tu, bagi tahu tu, kalau turun kat kami, kami buat hari raya. Tuan-tuan, agama ni, ya, saya selalu ingatkan kat kita semua, ya, saya terutama untuk diri saya sendirilah, Islam ni agama wahyu. Memang wahyu tu turun, tapi kita tak boleh pandai-pandai nak kata ini hari raya sebab benda ni berlaku. Tapi Yahudi buat. Ya. Ini dah ada mentaliti dalam pemikiran mereka. Ya. Itu di antara perkara lah kita tengok perangai Yahudi. So dekat sini juga nak bagi tahu kepada kita antara beberapa perkara penting, ya. Yahudi pun hafal ayat Al-Quran, tuan-tuan. Kalau kita tak hafal ayat Al-Quran, kita bukan bicara hadis kan, ayat Al-Quran itulah, ya. So ni di antara kepentingan kita tahu tentang serba sedikit tentang ayat Al-Quran, ya. So, jadi tuan-tuan, antara perkara usahakanlah juga untuk menghafaz Al-Quran, ya. Dan insya-Allah kalau kita hafaz Al-Quran, anak-anak kita tengok dia pun nak ikut juga menghafaz Quran. Ya, ini di antara banyak-banyak kelebihan lah, ya. Okey, baik, itu di antara ayat. So ayat ini bagi tahu kepada kita apa faedah daripada ayat ni, tuan-tuan, ya. So Islam ketika turun ayat tersebut, selepas 81 hari, kata Ibnu Juraij dan ramai daripada kalangan para ilmuwan, ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dinukilkan daripada Ibnu Juraij dan begitu ramai para ulama daripada zaman awal, ya, mengatakan bahawa selepas 81 hari ayat itu diturunkan, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan selepas 81 hari, ya. Jadi ayat ini merupakan di antara ayat-ayat yang terakhir
yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, pertama, al-yauma, pada hari ini, pada hari Jumaat tersebut, pada hari Nabi SAW sedang berwukuf di Arafah, Allah SWT berfirman, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kamu. Ini bermaksud agama kita telah sempurna 81 hari sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna bermaksud siap, cukup, tak memerlukan sesuatu yang lain. Ya. Dan Allah kata lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah cukupkan kepada kamu nikmat aku. Nikmat apa? Iman dan Islam. So pada hari tersebut, apa yang ada dalam urusan keimanan, apa ada dalam urusan keislaman, telah dipercukupkan untuk kita. Yang mana dengan adanya agama yang sempurna, ya, nikmat yang sempurna, maka Allah kata, waraditu lakum Islam madina, aku telah jadikan kamu Islam untuk kamu sebagai agama. So sebagai seorang Muslim, kita tak malu untuk mengatakan bahawa kita seorang Muslim, seorang Islam. Ya. Jadi apabila risalah Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, maka baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan selepas 81 hari. Ini menunjukkan kepada kita bahawa baginda Rasulullah SAW telah menjalankan tugas baginda Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dengan sebaik-baik tugasan. Baginda SAW telah menyampaikan segala risalah Tuhan kepada kita semua sebagai umat dia. Ini di antara perkara yang semua kita perlu berikan perhatian. Yang mana dengan sempurnanya Islam ini, kita kena faham dan kita kena maklum, ini adalah merupakan kurniaan terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketika baginda sallam mengerjakan haji tersebut, baginda telah mengadakan membuat satu khutbah. Ya, saya rasa khutbah ni semua kita pernah dengar. Dia panggil apa tu? Khutbah Hajjatul Wada', ataupun ialah khutbah atau khutbah haji perpisahan. Dinamakan sebagai haji perpisahan atau khutbah haji perpisahan. So bermaksud seolah-olah baginda telah mengetahui baginda berada di penghujung hayat. Ya. Dan ketika baginda sallam menyampaikan khutbah di Arafah, dengan khutbah yang begitu panjang, dan kalau tuan-tuan telusuri khutbah Hajjatul Wada' tersebut, kita akan jumpa beberapa versi. Yang paling panjang dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi saya tak akan bicara yang panjang itulah. Ya, saya akan bicara poin-poin yang penting berkaitan dengan apa yang kita bincangkan. Ya. Jadi antara isi kandung khutbah tersebut, ya, daripada yang panjang-panjang tersebut, terdapat dalam
periwayatan Imam Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda sallam mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati wa sunnata nabiyhi. Dalam antara isi kandung khutbah tersebut, sebab ini berkaitan dengan perpisahan, Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu, ma ini i'tasamtum bihi, yang sesuatu kamu pegang selamanya, falan tadillu abada, kamu takkan sesat untuk selama-lamanya. So Nabi sebut tadi, aku tinggalkan kamu, kalau kamu berpegang kepada perkara tersebut, kamu takkan sesat. Kitab Allah wa sunnata nabiyhi, aku tinggalkan kamu kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, yang hari ini kita sedang pegang, hari ini kita sedang tengok, hari ini kita sedang dengar, dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu takkan sesat selamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kandungan khutbah. Kemudian antara kandungan khutbah tersebut, di penghujung, hampir kepada penghujung khutbah tersebut, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, baginda SAW mengatakan, ketika baginda berkhutbah, baginda bertanya kepada semua yang hadir. Ketika yang hadir itu lebih kurang menghampiri 100,000 orang. Kemudian baginda bertanya, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun, kamu semua akan ditanyakan tentang aku, apakah yang kamu jawab? Yaitu baginda Rasulullah SAW akan dipersoalkan, kita semua akan ditanyakan tentang tugasan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh perkara dalam urusan agama yang telah pun Allah sempurnakan? Dan kita juga akan ditanya, bagaimana kita menerima, menyambut apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat yang ke-6, muka surat 151. Saya ulang, surah Al-A'raf, surah yang ke-7,
muka surat 151 ayat yang ke-6. Allah kata, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Ya, maka sungguhnya kami akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul, yang diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menyoal rasul-rasul itu tentang umat mereka. So kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah rasul kamu telah menyampaikan semua perkara sebagaimana kita dengar imam kita baca tadi, tuan-tuan, dalam suratul Haqqah. Ya, Allah kata tadi, dia kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalaulah Muhammad ni pandai-pandai je nak cakap sesuatu yang kami tak bagi tahu dekat dia, mengada-adakan apa yang kami tak bagi tahu dekat dia, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan sentap dia dengan kekuasaan kami. Ya, begitu Allah tegas dengan baginda sallam dalam memerintahkan baginda sebagai ditugaskan sebagai rasul untuk menyampaikan risalah Allah yang telah sempurna ini. Jadi bila baginda sallam telah menyampaikan segala yang sempurna ini, ya, agama yang sempurna ini, apa kata para sahabat radhiyallahu majma'in ketika yang hadir tersebut, ketika mereka ditanya oleh baginda sallam dalam khutbah tersebut, tengah-tengah khutbah, tuan-tuan, ya, Nabi tanya, wa antum tas'aluna anni, kamu semua akan ditanyakan tentang aku, fama antum qailun, apa yang kamu nak jawab nanti? Ya, apakah para hadirin yang hadir tersebut, tuan-tuan, apa yang mereka katakan? Rasulullah menanyakan bahawa nanti di hari akhirat aku akan ditanya kepada kamu tentang aku, tugasan aku, ya, agama yang aku sampaikan ini sampai tak kepada kamu? Ya, bukankah aku telah ajarkan kepada kamu semua perkara dan sebagainya? Ya, apa sahabat-sahabat ni cakap? Hadirin ni cakap, lebih kurang 100,000 orang ini. Qalu, kita tengok, nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Dia kata, para hadirin kata, mereka kata, nashhadu annaka qad balaghta, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan urusan segala perkara urusan agama. Wa addaita, engkau telah menunaikan tanggungjawabmu sebagai seorang rasul. Wa nasahta, dan engkau telah menasihati kami, ya, segala perkara berkaitan dengan syurga dan neraka. Setelah mendengar jawapan daripada para hadirin kepada baginda Rasulullah SAW, ya, maka baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, ya, faqala, dia pun berkata, bisba'ihi as-sababah, dia menundingkan jari dengan jari telunjuknya, yarfa'uha ila sama, dia menundingkan, dia mengangkatkan jarinya ke langit, wa yankantuha ila nas, kemudian dia menundingkan kepada manusia, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. 3 kali baginda Sallam sebut, minta Allah persaksikan bahawa baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan urusan agama yang telah Allah perintahkan kepada baginda Sallam untuk sampaikan, dan baginda telah menjalankan tugas sebagai seorang Rasul untuk menyampaikan urusan agama
untuk menunaikan amanah tersebut, untuk menegakkan hujjah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga agama menjadi sempurna, dan diminta kita menjadi saksi. Ya, hari ini kalau kita ditanya, adakah Islam ini telah sempurna? Adakah Rasulullah SAW telah menyampaikan segala perkara? Ya, ini di antara perkara yang perlu kita renungkan. Adakah baginda SAW menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikan kepada kita walau sebesar zarah? Atau baginda kita bersaksi bahawa baginda SAW telah menyampaikan semua urusan agama? Ya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimani rahimallah, baginda Rasulullah SAW tidak dipisahkan daripada dunia ini, melainkan baginda telah menyempurnakan tugas-tugas baginda SAW sebagai seorang Rasul dan memberikan penjelasan kepada umat dalam semua urusan agama. Baginda SAW telah menyampaikan semua risalah Allah yang dibebankan kepada kita, yang kita perlukan, tanpa menyembunyikan sesuatu pun atau sekecil mana pun. Baginda Rasulullah SAW telah menunaikan amanah yang diamanahkan untuk baginda SAW, menyampaikannya dengan sempurna. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kita semua perkara dengan petunjuk as-sunnahnya, bermula dari kita lahir sampai kita ke dalam lahat. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kita semua perkara petunjuk daripada petunjuk sunnahnya, bermula daripada kita tidur sehingga kita tidur semula. Kerana itu golongan Yahudi bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya kepada Salman Al-Farisi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim taala. Ya, Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah?" Apakah Nabi engkau telah mengajarkan kamu, sahabat kamu yaitu Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara sehingga perkara urusan tandas? Qala, maka Salman Al-Farisi kata, ajal, ya, ya, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah, kami dilarang menghadap kiblat, li ghaid au baul, sama ada buang air besar atau buang air kecil, au nastanji bil yamin, kami juga dilarang untuk berstinja dengan tangan kanan, au nastanji bi aqalla min salatil ahjar, kami dilarang beristinja kurang daripada 3 batu, au nastanji bi raji' au bi azam, kami juga dilarang beristinja menggunakan najis atau menggunakan tulang. So, dalam hadis ini menerangkan bahawa sehingga perkara urusan tandas baginda ajarkan kepada kita. Apa nak buat nak masuk tandas? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Nak masuk tandas, masuk dengan kaki kiri. Begitu sempurnanya Islam ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sini kita kena faham bahawa petunjuk baginda SAW dipanggil sebagai as-sunnah. As-sunnah adalah merupakan salah satu bentuk wahyu yang diwahyukan kepada baginda SAW. Saya nak ajak kita lihat di dalam surah An-Nahl
surah yang ke-16 pada ayat yang ke-44, Al-Quran yang sama, muka surat 272. Saya ulang. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-44, muka surat 272. Allah SWT berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinati waz zubur, keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Az-Zikra, Al-Quran. Tujuan kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau Muhammad, litubayyina linnas, untuk engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, semoga-moga mereka memikirkannya. Jadi Allah SWT memberitahukan di antara tugas baginda Rasulullah SAW sebagai tubayyin, mubayyin, sebagai penjelas. Apa maksud dia? Nabi sebagai penjelas, penafsir Al-Quran. Kita tak akan jumpa di dalam Al-Quran ini bagaimana nak solat. Kita tak tahu Allah perintahkan kita solat. Adakah dalam Al-Quran ini kita akan jumpa cara solat dalam Al-Quran? Mula-mula kita perlu menghadap kiblat, kemudian kita perlu takbir. Ya, kita tak akan jumpa. Melainkan tugas baginda Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran akan mengajarkan kepada kita. Dan kita lihat pula di dalam surah yang sama, ayat yang ke-64, muka surat 273, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladhi takhlafu fihi wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Allah SWT berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, illa, melainkan tujuan kami turunkan itu litubayyina lahum, agar engkau menjelaskan, memperincikan, mendetailkan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, perkara yang mereka berselisih padanya. Al-Quran dan penjelasan engkau itu adalah sebagai hudan, petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat daripada Allah, liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Jadi fahamlah kita as-sunnah itu sebagai satu bentuk wahyu, sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surah An-Najm, surah yang ke-53, ayat yang ketiga dan keempat, muka surat 526. Surah An-Najm, surah yang ke-53,
muka surat 526 ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berkata, Nabi tidak ajarkan kepada kita, Nabi tidak tunjukkan kepada kita perkara yang datang daripada hawa nafsu dia. In huwa illa, hanya tidak lain apa yang Nabi sampaikan kepada kita, yang Nabi ajarkan kepada kita, yang Nabi tunjukkan kepada kita, itu adalah wahyu dari Allah. Jadi fahamilah kita bahawa as-sunnah yang tidak terdapat dalam Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada wahyu ini daripada as-sunnah ini digunakan sudut pada sudut akidahnya, sama sudut pada fiqahnya, pada sudut amal ibadat kita, pada sudut hukum hakamnya, kita akan menggunakan as-sunnah. Ya. Jadi untuk kita perkara-perkara sebegini rupa, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ajak kita lihat dalam suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-31. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, muka surat berapa tuan-tuan? Saya pun tak jumpa ni. Ha? 422. Okey. Ayat 31. Apa Allah beritahu kepada kita? Ayat 21. Ayat 21. Baik. Apa Allah kata? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah kata laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu untuk kamu terdapatnya uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik untuk kamu ikuti. Siapa yang akan ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesiapa yang mengharapkan keampunan Allah, sesiapa yang mengharapkan keredaan Allah, sesiapa yang mengharapkan syurga Allah, dia akan ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Sesiapa yang mengharapkan hari pembalasan syurga di hari akhirat, dia akan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsira, dan dia akan mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, ya, ayat yang kita bincangkan tadi ini semua menjadi dasar, menjadi asas untuk kita, satu asas yang agung, dasar yang agung untuk menjadikan ucapan baginda Rasulullah SAW, perbuatan baginda Rasulullah SAW sebagai tauladan untuk kita ikuti, untuk kita contohi. Mereka yang menjadikan ucapan baginda Rasulullah SAW, perbuatan baginda Rasulullah SAW, ya, sebagai tauladan yang diikuti,
adalah orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari poin-poin terakhir ini ya, saya nak ajak kita juga melihat agar kita dapat mengamalkan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kita bincangkan pada tajuk ini yaitu ya, babul fi amril muhafazati 'ala sunnati wa adabiha, ya, dalam bab menjaga as-sunnah dan menjaga adab-adab as-sunnah. Saya nak ajak kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ali Imran surah yang ke-3, Al-Quran yang sama, muka surat 54. Saya ulang sekali lagi, surah Ali Imran surah yang ketiga, muka surat 54 ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikut Nabi SAW. Kerja kita ikut, belajar kemudian ikut. Macam mana nak ikut kalau tak belajar? Mustahil. Ya, segala perkara yang diajarkan Nabi SAW itulah yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Kenapa nak kena ikut Nabi SAW? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Bukankah ini perkara yang paling besar? Bukankah cinta kepada Allah itu adalah iman? Wa yaghfir lakum dhunubakum, kalau kamu ikut Rasulullah SAW, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kita tak tahu, bila kita tahu bahawa kita angkat, kenapa kamu angkat tangan sebegini rupa? Kenapa kamu angkat separas bahu? Baginda Rasulullah SAW mengangkatnya separas bahu. Bila kita lakukan itu ketika takbiratul ihram, kita pun tak tahu betapa banyak dosa yang gugur daripada kita. Kenapa kamu rukuk pegang lutut? Kenapa tak pegang betis? Ada orang pegang betis, kenapa kamu pegang lutut? Baginda SAW memegang lutut ketika melakukan rukuk. Maka saya ikut baginda Rasulullah SAW. Dan kita tak tahu dengan kita lakukan itu betapa banyak dosa yang gugur daripada kita, yang Allah akan gugurkan daripada kita. Ini janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah, sungguhnya Allah tak akan mungkir janji. Ya. Jadi untuk kita mendapatkan kecintaan Allah, untuk kita mendapatkan keridaan Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapatkan syurga Allah, kita perlu menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh-contoh tauladan dalam kehidupan kita. Bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Bermula daripada kelahiran sampai kita ke dalam lahad. Ya. Tuan-tuan, bila Allah cinta seorang hamba sebabkan kita ikut Nabi SAW, Allah cinta kita. Apakah faedah Allah cinta kepada kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, baginda SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan," apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril, "Inna Allah yuhibbul fulan," sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, "Fa'ahibbah," maka cintalah dia. Allah perintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut. Fayuhibbuhu Jibril pun mencintai orang tersebut, kata Nabi SAW. Fayunadi Jibril fi ahli sama, kemudian Jibril pun menyeru, memanggil semua malaikat-malaikat di langit, "Inna Allah yuhibbu fulana,"
Sesungguhnya Allah telah mencintai hamba ini. Fa'ahibbuhu, maka hendaklah kamu mencintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama', maka malaikat-malaikat di langit pun mencintai hamba tersebut. Ya, tuan-tuan boleh lihat di sini betapa pentingnya kita mengikuti, menjaga, mempelajari sunnah baginda Rasulullah, ya, sehingga Allah mencintai kita, bahkan Jibril mencintai kita, bahkan seluruh para malaikat mencintai kita. Dan semoga kita semua mendapat cinta Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekali itu dulu, insya-Allah. Semoga memberi manfaat. Tutup aja kita tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'akum insyaallah. Wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.